Kalau bab lain nak keluar duit senang, untuk anak, untuk keluarga, untuk harta, kita tak ada masalah. Tapi untuk ilmu, untuk dekatkan diri kita dengan Allah, nak keluar duit, kita rasa berkira-kira, kita rasa kita boleh miskin, itu bahaya. Tuan-tuan cari dalam internet Maharis, dia gua, tapi pintu gua tu ditutup dengan simen. Terpaksa tutup sebab apa? Bau yang wangi itu terus mengalir dan menyebabkan orang ramai untuk datang ziarah. Banyaknya dosa saya ustaz, saya dah sembahyang taubat, saya dah istighfar, saya buat apa yang ustaz cakap. Ustaz, saya tak nampak Kaabah ustaz. Ya Allah, saya tak nampak Kaabah ustaz. Tuan-tuan, kita ni banyak sangat dengar lagu tuan-tuan. Banyak macam hiburan kita dengar. Apatah kalau kita ni ambil masa dengan qasidah. Ambil sikit dengan qasidah ni supaya kita ni dapat keberkatan dan anak-anak kita boleh belajar. Sebab qasidah ni bagus, dia bahasa Melayu, anak-anak kita boleh belajar. Cari qasidah, nama dia Rindu Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zawjatihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Yang berbahagia Al-Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, pengerusi dan seluruh yang kuasa masjid, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, para asatizah, para guru, para ustaz, al-arif billah sekalian, dan seluruh bakal-bakal penghuni syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah nikmat kurnia Allah subhanahu wa ta'ala kita dapat berkumpul pada pagi ini dalam suasana yang penuh dengan barakah dan rahmah. Kita berkumpul melaksanakan salat fardu subuh berjamaah pada hari cuti yang enak, kita berada di atas katil yang empuk, pada waktu yang sangat seronok untuk kita berguling di atas katil, waktu untuk kita berehat di rumah. Tetapi disebabkan ada sesuatu yang menggerakkan di dalam setiap lubuk hati kita untuk kita menghadirkan diri kita pada pagi ini, maka alhamdulillah, inilah sesuatu yang cukup besar.
Allah Ta'ala pilih kita untuk hadir dalam majlis ilmu. Maka moga-moga tuan-tuan rahmati Allah, kita terus istiqamah dan menambahkan lagi kebaikan, menambahkan lagi ilmu untuk kita mencapai kejayaan di dunia dan di hari akhirat. Tuan-tuan rahmati Allah, pagi ini insya-Allah kita akan sama-sama mengupas satu tajuk, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan rahmati Allah, alhamdulillah, kalau kita melihat pada hari ini kita telah masuk kepada pertengahan bulan Rajab. Sedar tak sedar, bulan Rajab hampir separuh telah meninggalkan kita. Dan selalu bila masuk dalam bulan Rajab, kita diajarkan dengan satu doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami keberkatan pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan segala kebaikan kepada kita, yang mana moga-moga insya-Allah kita akan selamat sampai dalam bulan Ramadan, dan kita akan sama-sama menambahkan kebaikan dan juga amalan kita dalam bulan Rajab sehinggalah masuk dalam bulan Ramadan. Jadi insya-Allah saya pun bersyukur pada hari ini kerana sama-sama dapat bersama dengan tuan-tuan puan-puan rahmati Allah. Cuma duk jauh sangat, saya ni tak berapa nak nampak sangat kan. Tuan-tuan nampak saya kat TV, tu TV besar, saya tak nampak tuan-tuan. Tak tahu tuan-tuan senyum ke tidur ke, wallahu alam. Tuan-tuan rahmati Allah, insya-Allah pada pagi ini kita nak berkongsi dengan satu tajuk, iaitu rindu Madinah. Tuan-tuan, sekarang ni kita diuji dengan satu penyakit ataupun satu makhluk Allah yang bernama COVID-19, virus corona. Satu dunia panik, satu dunia terkejut, takut. Kes kematian makin lama makin bertambah. Dan sekarang ini COVID-19 ini bergerak kepada gelombang yang kedua, dan cara dia bermutasi, iaitu cara dia berkembang lebih cepat dan lebih pantas. Sehingga hari ini kalau kita tengok bagaimana di Makkatul Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, di bahagian Kaabah, kawasan mataf, kawasan tawaf di sekeliling Kaabah itu ditutup buat sementara waktu untuk proses pembersihan. Sayu hati kita bila melihat kawasan Kaabah yang seringkali dijadikan, tak pernah lagi lah, kalau dalam sejarah tu 1-2 kali sahaja, itu pun kerana banjir besar dan sebagainya. Tetapi pada kali ini kita dapat lihat kawasan mataf yang dikelilingi oleh manusia berebut-rebut, berpusu-pusu untuk melakukan tawaf. Pada hari ini sunyi dan sepi, lengang tanpa ada orang. Sebab itu tuan-tuan, hari ini kita nak ambil juga sedikit hikmah dan pengajaran, apa yang kita boleh ambil daripada nasihat yang Allah Ta'ala nak bawakan kepada kita. Dalam yang masa yang sama, kita mengambil keberkatan daripada syafaat baginda Nabi SAW. Moga-moga kita berbicara tentang Rasulullah, Allah Ta'ala akan memusnahkan, menghapuskan satu makhluk yang bernama COVID-19 ini, iaitu virus yang sedang menular di kalangan masyarakat manusia, insya-Allah tuan-tuan. Baiklah tuan-tuan rahmati Allah, kalau daripada awal tadi saya ada bawa satu mukaddimah yang selalu kita dengar, satu ayat, iaitu innal hamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Biasa dengar tak? Biasa dengar kan? Kalau orang berkhutbah, kalau nak memulakan ucapan-ucapan. Dan ayat ini memang sunat untuk kita baca bila mana kita nak memulakan apa-apa ucapan. Jadi esok mungkin tuan-tuan kena bagi ucapan dalam mesyuarat, tuan-tuan jadi YDP PIBG ke, tuan-tuan berucap dekat sekolah ke, tuan-tuan berucap dekat pejabat ke, tuan-tuan berucap dekat masjid dan surau. Jadi amalkan ayat ini, ayat muqaddimah. Innal hamdulillah, sesungguhnya kepada Tuhan kami memuji, nahmaduhu, kepada Tuhan kami mohon
kebaikan, kemuliaan. Wa nastahdih, dan daripada Tuhan kami minta hidayah dan jalan. Wa nasta'inuh, dan kepada Tuhan kami mohon pertolongan. May yahdihillah, siapa yang mendapat hidayah, fala mudhillalah, tidak akan disesatkan Allah. Wa may yudlil, dan siapa yang telah disesatkan Allah, fala hadiyalah, maka dia tidak akan mendapat petunjuk dari Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, kami naik saksi Allah itu adalah satu, tiada Tuhan melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku naik saksi bahawa Nabi itu Muhammad sebagai hambanya Allah dan pesuruh Allah. Ayat yang simple dan kita kena selalu baca kalau nak memulakan apa-apa ucapan. Ini mukadimah lah. Sebab ada satu kisah daripada ayat ini, yang mana ada satu hari berlaku ketika Nabi SAW berada di Mekah. Ketika itu ada seorang lelaki yang cukup hebat. Dia ni bomoh yang cukup besar di sekitar tanah Arab. Semua orang kenal dia, semua orang teruja dengan dia, dan dia ni ada pengikut yang ramai. Dia ni bomoh yang memang tak payah diperkenalkan, semua orang tahu di kawasan Arab. Jadi dia ni rasa tak puas hati, sebab dia ni sekadar juara kampung. Orang kenal dia hanya dalam kawasan Mekah saja. Minta maaf, orang kenal dia hanya kawasan luar Mekah saja. Sedangkan Mekah ketika itu bandar yang cukup sibuk, bandar yang cukup ramai orang. Jadi dia rasa, aku ni tak cukup famous lagi ni, duduk dekat kawasan Arab ni tak cukup famous lagi. Aku kena masuk dalam kawasan Mekah supaya orang Mekah kenal aku, supaya orang semua tahu dan iktiraf aku ini seorang bomoh yang paling power sekali dalam kawasan Arab. Jadi dia berniat dan bercita-cita untuk masuk ke Mekah supaya orang lebih mengenali dia. Dia pun berjalan masuk ke dalam kawasan Mekah. Siapa dia ni? Nama dia Ad-Dhimad. Dhimad, hadis sahih. Dhimad masuk ke dalam kawasan Mekah, tiba-tiba dia jumpa dengan satu kumpulan manusia. Satu kumpulan manusia ni terkejut, ini Dhimad, orang paling famous ni, bomoh yang paling power, pawang yang paling hebat, doktor yang paling istimewa ni. Bukan calang-calang orang. Apa segala penyakit Dhimad boleh selesaikan, apa segala masalah Dhimad boleh settlekan. Hantu, jin, syaitan semua takut dengan Dhimad ni. Dia sekali tiup terbang jauh dah hantu syaitan ni, jangan risau. Jadi bila dia nampak Dhimad ni, biasalah kita kalau jumpa orang famous, kita buat apa? Ambil gambar dulu. Dulu tak tahulah dia ambil gambar ke macam mana kan. Tapi bila dia jumpa Dhimad, dia ambil gambar bersembang seronok, ambil tanda tangan, ambil autograf. Macam tu lah agaknya bila bertemu dengan orang yang famous ni. Akhirnya Dhimad pun cakap, boleh tak engkau tunjukkan kepada aku satu orang yang paling kritikal sakit di dalam Mekah ni? Sebab aku ni nak pergi sembuhkan dia, aku nak pergi jampi dia. Orang-orang yang duduk berkumpul tadi, dia kata, dalam Mekah ni ramai orang yang ada banyak sakit, tapi kau jangan pergi jumpa dengan satu orang lelaki ni, jangan dekat langsung, jangan pergi bersembang langsung dengan satu orang lelaki ni. Dhimad tanya, siapa dia? Kumpulan-kumpulan as-sufaha di kalangan orang-orang kaki-kaki lepak dekat Mekah ni, yang duduk dekat pintu masuk kawasan Mekah. Dia kata, lelaki ni nama Muhammad, dia ni gila, dia ni tak betul, dia ni ahli sihir, jangan duduk dekat dengan dia, nanti tak pasal-pasal engkau jadi gila pula. Tapi kalau nak cari orang lain, banyak orang yang sakit dekat dalam Mekah. Dhimad bila dia dengar benda tersebut, dia rasa macam orang yang aku nak cari ni dah jumpa dah. Orang yang ada penyakit yang paling teruk sekali, aku dah tahu siapa dia, Muhammad. Dia pun masuk. Dia pun tanya, mana Muhammad, mana Muhammad, mana Muhammad. Orang pun kenal. Tu Muhammad tu dia selalu duduk kat sana, dia jalan macam ni, dia pergi macam ni. Dulu tak ada Instagram lagi, tak ada Facebook, tak tahu, muka pun tak tahu. Kalau sekarang ni tahulah, kat internet Google je Muhammad Rasulullah. Kalau dululah orang ambil gambar, kalau ada kamera masuklah gambar. Dulu tak ada. Jadi kena tanya, macam mana Muhammad, gaya dia macam mana, dia duduk kat mana. Orang bila tanya pasal Muhammad, tak ada lain, mesti orang ni nak masuk Islam. Jadi orang sungguh-sungguh lah kenal kan. Jadi pada ketika itu akhirnya Dhimad ni bertemu dengan Rasulullah SAW.
Dia jumpa dengan Rasulullah, dia kata, Muhammad, engkau ada lelaki yang dikatakan ahli sihir. Nabi pun tengok dia. Kalau macam tu lah teruk penyakit engkau ni, mes ni dekat dengan aku ni tok bomoh paling hebat. Semua penyakit aku boleh ubatkan. Kau jangan risau, aku datang nak sembuhkan kau. Sekarang kau dekat dengan aku nak jampi kau. Dia nak jampi Rasulullah, jangan main-main tuan-tuan. Kan, tuan-tuan bayangkanlah entah mana-mana orang datang daripada luar, dia datang masjid kita ni, tiba-tiba dia nak pergi jumpa Tok Imam, nak jampi Tok Imam. Tak terkejut kita? Patut Tok Imam yang jampi orang. Ni dia datang nak jampi Tok Imam. Terkejut kita tuan-tuan? Jadi nak kata tuan-tuan rahmati Allah, dia ni nak jumpa Nabi, nak jampi Nabi, nak tiup dekat Nabi, nak bagi hilang setan-setan yang dia rasa ada dekat Nabi. Akhirnya Nabi pun berpaling tengok dengan dia. Nabi pun baca, innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Maksudnya yang saya bacakan tadilah, Dhimat bila dia dengar Rasulullah baca ayat itu tadi, dia terkejut, terpaku dia. Dhimat kata, a'id kalimataka alayya haula'i. Muhammad, tolong ulang balik apa yang kau baca tadi daripada awal sampai habis. Nabi pun ulang balik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nastahdi may yahdihillahu fala mudhillalah sampai habis. Dhimat kata, a'id kalimataka alayya haula'i, ulang balik kali kedua. Nabi pun ulang balik, innal hamdalillah. Dhimat kata, ulang balik kali ketiga, a'id kalimataka alayya haula'i, ulang balik kali ketiga. Maka Nabi pun ulang buat kali yang ketiga. Dhimat pergi jumpa dengan Nabi, dekat dengan Nabi. Dhimat ambil tangan Rasulullah. Dhimat kata pada Nabi Muhammad, ya Rasul, ya Muhammad, aku dah bertemu dengan seluruh penyair-penyair, aku dah bertemu dengan seluruh bomoh-bomoh, aku dah bertemu dengan semua orang yang hebat-hebat, penyanyi-penyanyi, pemuzik, tapi aku tak pernah dengar satu ayat yang keluar daripada mulut engkau yang ayat ini cukup melembutkan hati aku dan aku cukup terpikat dengan ayat ini. Jadi Muhammad, aku rasa dan aku yakin ayat ini menunjukkan bahawa engkau adalah seorang nabi dan utusan daripada Allah. Maka Muhammad, Islamkan aku. Kata Nabi, kalau engkau masuk Islam, adakah engkau seorang ataupun seluruh pengikut-pengikut, peminat engkau masuk Islam juga? Kata Dhimat, kalau aku masuk Islam, maka aku akan minta seluruh pengikut dan peminat-peminat aku juga masuk Islam. Maka ketika itu Nabi pun mengislamkan Dhimat dan Dhimat jadi Islam. Seluruh pengikut dan peminat-peminat Al-Dhimat pun semuanya masuk Islam. Jadi nak tuan-tuan, hebatnya kalimah daripada hadis ucapan baginda Nabi, innal hamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu. Itu je tu, belum cerita bab lain lagi. Nak kata bagaimana kehebatan yang datang daripada Rasulullah SAW. Sebab itu kalau hari ini kita berdepan dengan segala penyakit, segala masalah, segala duka cita, segala kekecewaan, segala derita, apa sahaja, maka kembalilah kita balik kepada mengenangkan baginda Nabi SAW, kerana kepada baginda itu adalah asy-syifa, ubat. Ada pada Rasulullah itu penawar kesembuhan. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, kalau saya selalu bawa orang pergi umrah 2 bulan sekali saya pergi, tapi disebabkan musibah yang melanda hari ini, kita tak dapat nak bawa orang lah. Katanya sampai ke haji dan tak tahu sampai ke bila. Anggapan manusia je kata sampai lepas haji. Haji pun tak tahu lagi boleh pergi ke tidak, wallahu a'lam. Cuma nak kata, kalau sebelum ni kerap lah saya bawa orang pergi umrah. Dan bila saya bawa orang pergi umrah ni, selalunya memang letih sikit. Sebab saya ni tak biarkan jemaah umrah ni sekadar pergi umrah, kemudian pergi semayang, balik semayang, pergi shopping, pergi ziarah tempat-tempat yang biasa orang pergi ziarah, kemudian balik. 12 hari tu habis macam tu je. Selalunya saya akan bawa, kalau di Madinah Al-Munawwarah, kita dan saya sendiri suka untuk bawa jemaah-jemaah umrah ni untuk pergi menziarahi beberapa lokasi-lokasi penting. Yang mana lokasi-lokasi ini
sudah jarang dan tak ramai lagi orang pergi ziarah. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita pergi dan juga pergi hampir dekat dengan tempat baginda Nabi SAW ini, hati kita ni betul-betul faham dan juga dekat dengan makna perjuangan baginda Nabi SAW. Antara beberapa tempat lah yang selalu kita pergi on the way ataupun kita berada di Madinah ni. Esok tuan-tuan kalau sempat nak buat umrah, lepas habislah masalah ni, tuan-tuan dapat pergi umrah, tuan-tuan pergi tempat ni. Tuan-tuan pergi tempat ni tuan-tuan. Jangan sia-siakan umrah tuan-tuan tu sekadar tuan-tuan duduk dekat hotel, pergi semayang, balik semayang. Pergi semayang, balik semayang tu baguslah, pergi semayang. Tapi jangan pergi semayang, balik shopping lebih banyak daripada kita beribadat. Sebab itu ibadat yang paling besar dekat umrah ni tuntut ilmu. Orang kita ni tak faham bahawa tuntut ilmu ni satu ibadah yang besar. Kita boleh keluar duit banyak untuk berhibur, tak takut, kita tak leceh langsung, kita tak risau langsung keluar duit pergi shopping komplek, pergi mandi manda, pergi tengok wayang, pergi berjalan. Tapi untuk ilmu kita kedekut. Itu bahaya. Kalau untuk ilmu kita rasa berkira-kira, maknanya hati kita gelap, hati kita mati. Itu bahaya. Kalau bab lain nak keluar duit senang, untuk anak, untuk keluarga, untuk harta, kita tak ada masalah. Tapi untuk ilmu, untuk dekatkan diri kita dengan Allah, nak keluar duit kita rasa berkira-kira, kita rasa kita boleh miskin, itu bahaya. Itu bahaya. Inza' al-barakah, Allah Ta'ala tarik barakah dalam rezeki. Sebab itu kena jaga-jaga. Sebab itu jangan berkira dalam bab ilmu ni, jangan berkira. Sebab itu tempat-tempat yang kita pergi ni tuan-tuan pergilah. Antara yang pertama yang tuan-tuan kena pergi adalah satu tempat ini, banyaklah saya sebutkan beberapa tempat. Bila tuan-tuan berada di kawasan Madinah ini, tuan-tuan pergilah ke satu tempat namanya Masjid Al-Ijabah. Masjid Ijabah ni dulu dia bukan masjid, dia tapak kosong je, tapi Nabi sampai kat sana, dia dekat je dengan hotel kita, dekat dengan Masjid An-Nabawi. Masjid Ijabah ni tempat di mana tempat makbul doa. Nabi doa pada Allah, kemudian Allah Ta'ala makbulkan doa-doa baginda Nabi SAW. Tempat ni mustajab doa. Kadang-kadang orang perempuan kan, kita kesian, dia tak dapat nak masuk raudah, mungkin sebab dia uzur. Tapi sebenarnya ada banyak tempat-tempat yang mustajab doa. Tempat itu dekat dengan langit, yang mana kadang-kadang kita tak sempat nak pergi, dan juga kadang-kadang kita terlepas pandang, tak sempat nak pergi kat sana. Contohlah saya bagi tahu, antara tempat yang mustajab doa ni tempat turun wahyu. Tempat turun wahyu ni kat mana? Antaranya tempat turun wahyu ini, kalau di Madinah itu pintu keluar daripada kita melawat baginda Nabi SAW. Kalau orang lelaki tu dia masuk pintu yang pertama Babu Salam, dia akan keluar pintu Baqi'. Pintu Baqi' tu kita nak keluar dah daripada ziarah Nabi. Nabi belah kiri, kita pun angkat tangan bagi salam, kita nak keluar. Pintu itu namanya pintu Babul Baqi', pintu Baqi'. Makna pintu tu menuju kepada kawasan perkuburan Baqi'. Di situlah turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Kat situ turun ayat tu. Maknanya tempat turun wahyu, tempat mustajab doa. Orang perempuan kadang-kadang nak wadak, nak ziarah wadak, nak balik dah, mungkin nak balik Malaysia, nak pergi Mekah, pergi kat situ doa banyak-banyak pada Allah, Allah Ta'ala makbulkan doa. Sebab itu pentingnya bila kita sampai sana, kita yakin, sangka baik, Allah Ta'ala akan terima segala kebaikan. Itu tempat yang pertama, Masjid Ijabah. Lepas tu bila saya bawa orang pergi umrah, kadang-kadang orang pergi umrah dengan kita ni macam-macam jenis orang. Ada orang yang paling jahat, pernah ikut saya pergi umrah, macam-macam perangai, macam-macam penyakit dia pernah buat, macam-macam maksiat dia pernah buat. Jadi bila dia nak pergi umrah, orang selalu cakap dekat dia. Kita kan selalu nak pergi umrah, orang bagi nasihat, macam-macam nasihat, ada yang baik, ada yang buruk. Jadi orang banyaklah bagi nasihat yang tak baik dekat dia. Dia kata, kau ni esok pergi Mekah, perangai kau ni jenis macam kau ni, kalau pergi Mekah kau takkan nampak Kaabah. Oh, dia takut sungguh tak nampak Kaabah. Saya kata dengan dia, jangan takut bang, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa, istighfar banyak-banyak. Sampai saja dekat tanah haram, turun daripada kapal terbang sampai ke hotel, saya bagi kunci. Sampai dekat turn dia tak ada. Dia pergi dengan orang rumah dia. Saya kata, akak, abang mana? Abang dah pergi masjid dah ustaz, dia risau tak nampak Kaabah. Saya kata, sabarlah dulu, kejap lagi kang sesat ke apa ke susah, sebab baru pertama kali datang,
hotel kita ni pun tersembunyi sikit kan. Kawasan-kawasan depan ni walaupun takut orang dah tahu, tapi takut nanti sesat dan sebagainya. Tak tahulah ustaz, dia ni daripada Malaysia lagi sibuk, tak nampak Kaabah, tak nampak Kaabah. Tak apalah, saya pun tunggu dekat sejam. Ni lelaki ni yang saya sebut ni, tuan-tuan ambil pengajaran, jangan main-main. Ni hebat ni. Akhirnya dia pun balik daripada masjid menangis-nangis, peluk saya, peluk. Saya kata, bang, kenapa bang? Dia pun peluk, saya pun peluk. Ustaz, banyaknya dosa saya ustaz, saya dah sembahyang taubat, saya dah istighfar, saya buat apa yang ustaz cakap. Ustaz, saya tak nampak Kaabah ustaz. Ya Allah, saya tak nampak Kaabah ustaz. Saya peluk dia, saya kata, abang, kita dekat Madinah ni bang, mana nak nampak Kaabah? Kaabah tu kat Mekah. Dia pun tolak saya jauh-jauh. Dia pun usap air mata dia. Ustaz, ni bukan tanah haram ah? Yalah, tanah haram. Tanah haram Madinah. Yang Kaabah tu tanah haram Mekah. Oh, banyak betul tanah haram ah? Tuan-tuan rahmati Allah, ni jaga-jaga tuan-tuan. Kang takut salah tempat, tak tengok jadual, dia ingat sampai-sampai turun nampak Kaabah, pusing Masjid Nabawi, mana nak nampak Kaabah. Ni kena penting juga. Maknanya tuan-tuan rahmati Allah, kena dengar benda yang baik-baik orang sebut. Tu yang kadang ada kisah tu, dia ni pun orang pun cakap, sampai sana kau siap kena azab, kau ni mulut tak berapa nak jaga ni. Sampai kat sana tuan-tuan, ada seorang pakcik ni, orang lain dah turun kapal terbang, dia menjerit tak boleh turun kapal terbang. Tolong, melekat dekat kursi kapal terbang tuan-tuan. Apa dosa dia tuan-tuan? Pramugari semua pergi tengok, pakcik seat belt tak buka, patutlah melekat. Tak boleh bangun tuan-tuan, melekat dekat kursi tu. Dia ingat ada dosa dia bawa. Sebab itu tuan-tuan, janganlah mikir benda yang berat-berat. Jadi ini antara tempat yang lain tuan-tuan, daripada Mekah ketika Nabi ni nak bergerak pergi Madinah Al-Munawwarah dalam hijrah, waktu itu Yathrib. Bila Nabi bergerak daripada Mekah sampai ke Yathrib, Nabi pergi ke satu lokasi yang pertama sebelum Nabi membuat Masjid Quba. Nama tempat ini Telaga Izik. Ni tuan-tuan cari sendiri nanti, dekat depan betul Masjid Quba. Siapa pernah pergi Telaga Izik? Jadi tuan-tuan kalau tak pernah pergi lagi, kalau tuan-tuan pernah pergi umrah, tuan-tuan pergi Telaga Izik ni nanti, insya-Allah akan datang. Telaga Izik ni tuan-tuan rahmati Allah, bila Nabi sampai saja dekat Telaga Izik, yang mana tempat Telaga Izik ni adalah rumah Sayyidina Kulsum, sahabat Nabi, yang mana ketika itu Umar dan juga beberapa sahabat yang lain buat janji dengan Nabi. Maknanya kalau betul berjaya hijrah, Nabi tak ada tempat lain yang Nabi kena pergi, Nabi kena sampai dekat Telaga Izik ni. Kemudian di sanalah Ammar bin Yasir buat cadangan untuk ambil batu-batu, kemudian buat masjid, jadilah Masjid Quba. Betul-betul berhadapan dengan Masjid Quba. Jadi Telaga Izik ni apa kisah dia? Nabi sampai dekat Telaga Izik tu, kemudian Nabi basuh muka Nabi, jalan jauh, basuh muka Nabi, Nabi berkomor-komor dan Nabi luahkan kembali air komor-komor Nabi dalam telaga itu tadi. Jadi Telaga Izik ni tuan-tuan, air dia cukup sedap, sama sedap macam air Zam-Zam. Dan Telaga Izik airnya tak kering berbanding dengan telaga-telaga yang lain yang berada di Madinah. Semua dah kering, semua dah ditutup, semua dah dihapuskan, kecuali air daripada Telaga Izik. Dia terus mengalir dengan banyak sehingga mereka terpaksa buat kolam, kerana air yang mengalir itu sampai sekarang masih lagi ada. Tuan-tuan pergi boleh bawa, boleh minum, boleh ambil, buat rendam kaki bengkak ke apa, doa ya Allah barakah, moga sihat. Ni tuan-tuan pergi nanti esok, tempat dia cantik. Kemudian yang ketiga tuan-tuan pergi Maharis. Maharis ni apa? Maharis ni dia duduk dalam kawasan Bukit Uhud. Kita selalu pergi Bukit Uhud kan? Kalau kita pergi Bukit Uhud, kita pergi Bukit Pemanah. Tapi belakang Bukit Uhud ni ada satu tempat, nama dia Maharis. Tuan-tuan tengok kat Facebook saya nanti, tuan-tuan cari dalam Facebook, nama Facebook itu Simply Umrah. Tu travel saya lah tu. Jadi di sana itu, maka kita bawa pergi ke Maharis. Maharis ni tempat apa? Tempat Nabi SAW merawat luka, merawat kecederaan ketika mana dalam peperangan Uhud. Lepas daripada peperangan Uhud, Nabi kena serang, maka Talhah dan Sa'ad bin Abi Waqqas bawa Nabi naik kuda pergi berehat dan pergi merawat luka di sana. Darah baginda Nabi ni mengalir dan jatuh di atas bukit Maharis ini.
iaitu belakang kawasan Bukit Uhud. Dekat sangatlah, tapi orang tak pergi sebab dia dalam kawasan perumahan orang. Jadi Nabi berjalan di sana tuan-tuan, kemudian Nabi naik di satu gua, dan gua itu namanya Gharun Maharis, Gharun Uhud, gua Uhud. Kemudian gua itu Nabi rehat dan Nabi balik terus pergi ke Madinah dalam peperangan Uhud. Tuan-tuan rahmati Allah, apa yang boleh sama-sama kita dapatkan gambaran pada cerita ini? Tuan-tuan pergi ke Maharis ini, kalau saya cerita kat tuan-tuan, mungkin tuan-tuan payah nak percayalah. Saya cerita kat jemaah-jemaah umrah, kalau khusus umrah pun orang tak percaya, susah. Sebab apa? Kena pergi sana dulu. Bila pergi sana tuan-tuan, tempat di mana menitisnya darah baginda Nabi SAW, iaitu di Maharis, masih lagi mengeluarkan wangian yang cukup hebat. Semerbak wangi, semerbak bau yang cukup harum. Sehingga tuan-tuan, orang tempatan terpaksa untuk tutup gua tersebut dengan simen. Tuan-tuan cari dalam internet Maharis, dia gua, tapi pintu gua tu ditutup dengan simen. Terpaksa tutup sebab apa? Bau yang wangi itu terus mengalir dan menyebabkan orang ramai untuk datang ziarah. Sekarang ni dia dah terhadkan, orang tak boleh nak datang, tak boleh nak panjat. Saya pernah panjat 2-3 kali, saya panjat naik ke atas gua. Sekarang ni dah letak pagar yang berduri dan sebagainya. Dulu saya panjat, saya naik, wangi yang cukup semerbak. Bulan 11 baru ni saya panjat lagi dengan para jemaah. Kebetulan tengok line clear, saya panjat, terkejut, menangis, mengalir air mata para jemaah. Sebab tak sangka tuan-tuan, masih lagi bau wangi. Wangi yang tak pernah kita bau daripada mana-mana wangian dalam muka bumi ni tuan-tuan. Ini Maharis, tempat Nabi merawat luka dalam peperangan Uhud. Tuan-tuan pergi nanti. Sebab itu tuan-tuan, bila kita tengok kisah baginda Nabi SAW ni, besar makna dia. Antara tempat lain yang kita pergi adalah tempat di mana baginda Nabi SAW bersama dengan para sahabat dalam peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq, peperangan Ahzab, peperangan menggali parit. Peperangan Khandaq ni dia berlaku dekat sangat dengan kawasan hotel kita. Kalau tuan-tuan perasanlah, balik daripada hotel, balik daripada mana-mana ziarah daripada Mekah ke, sampai saja dekat hotel Madinah, tuan-tuan akan nampak satu bukit, nama bukit tu Bukit Sal'a. Ni kita ni konon-konon, saya ni tour guide tuan-tuan lah. Kuliah subuh kita pagi ni lain sikit, mengenal tempat. Kan? Jadi Bukit Sal'a ni lah bukit di mana Salman Al-Farisi bagi cadangan dekat Nabi untuk korek bukit, korek apa ni, parit, supaya menjadi pertahanan kuat bagi orang Madinah. Jadi satu hari di situ ada satu tempat, nama dia Masjid Bani Haram. Masjid Bani Haram ini adalah lokasi kem tentera perang Khandaq, dan di situ juga rumah Saidina Jabir bin Abdillah. Apa cerita dia? Tuan-tuan ambil pengajaran daripada cerita ni. Saya selalu bawa orang pergi rumah Jabir. Rumah dia ni, rumah Jabir, rumah sahabat Nabi. Sekarang dah tak ada lah, ada tapak aja. Jadi sampai kat sana saya bagi satu tazkirah. Apa cerita dia ni? Cerita dia, cerita hebat. Tuan-tuan dengar elok-elok. Cerita bagi kita semangat untuk belanja orang makan. Apa cerita tuan-tuan? Waktu Nabi tengah gali-gali parit dalam peperangan Khandaq, waktu tu Jabir tengok Nabi ni, dia ikat perut dia dengan batu. Batu tu dia ikat dengan tali, gantung, letak dekat atas perut Nabi SAW. Bermakna Nabi tak makan lama. Jabir tengok daripada jauh. Jabir balik rumah, dia cakap dengan isteri dia, sayang, dekat rumah kita ni ada apa? Isteri dia kata, bang, dekat rumah kita ni ada gandum sikit dengan anak kambing kecil kat luar rumah tu. Jabir kata, yang awak pergi buat gandum tadi jadikan roti, kambing saya sembelih buat gulai. Isteri Jabir kata, nak buat apa ni? Nak buat kenduri mana cukup? Nak buat makan-makan ni, setakat makan kita 3 orang ni boleh, 2 orang, seorang lagi boleh lah. Mana boleh makan nak ramai-ramai? Tak apa, buat je lah. Kita nak jamu Rasulullah. Isteri Jabir bila dengar nak jamu Rasulullah, tak apalah, sikit pun sikit lah, kita masak. Selesai masak, buat persiapan sikit, Jabir pergi jumpa Nabi. Jabir bisik dekat telinga baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, berhenti kejap.
jom pergi rumah aku ada buat makan-makan sikit, buat jamu. Janji kau dapat tenaga sikit, cukup lah. Nabi bila dengar Jabir cakap macam tu, Nabi keluar daripada parit tadi, Nabi letakkan cangkul Nabi, kemudian Nabi panggil sahabat, oi sahabat-sahabat, Jabir ada buat makan-makan kat rumah, jom kita pergi rumah Jabir. Terkejut Jabir, aku panggil Nabi, Nabi ajak ramai-ramai datang rumah aku ni. Agak-agak tuan-tuan kalau kena macam tu macam mana? Pening kepala, tak cukup kemah, tak cukup lauk, tak cukup itu, tak cukup ini, kan? Nak jamu Tok Imam panggil semua jemaah hari tu subuh, kebetulan 5 saf. Kebetulan kita nak ajak orang makan 5 saf ada subuh. Wah, lepas subuh sarapan pakat datang rumah kita. Pening kepala. Jabir balik jumpa dengan isteri dia, yang Nabi ajak ramai-ramai pula. Isteri Jabir kata, jangan risau, Nabi takkan sia-siakan apa yang dia buat. Ini hebat isteri orang beriman, isteri sahabat. Akhirnya Nabi masuk rumah Jabir. Kemudian Nabi ambil roti tadi, Nabi letak dalam tangan Nabi, kemudian Nabi koyak, Nabi letak atas pinggan para sahabat 10 orang waktu itu. Sahabat makan kenyang. Nabi kata, balik kamu pergi panggil lagi 10 orang sahabat datang yang tengah buat parit. Datang 10 orang sahabat, letak gulai, kemudian bagi lagi roti. Jabir terkejut. 10 orang pergi, 10 orang datang, 10 orang pergi, 10 orang datang, sehingga seluruh tentera perang Khandaq dapat menikmati makanan yang dimasak oleh keluarga Jabir ini tadi. Mengalir air mata Jabir dalam tak sedar. Nabi menunjukkan mukjizatnya di dalam rumah Sayyidina Jabir bin Abdullah. Nabi pun keluarkan balik yang ada dekat tangan Nabi. Jabir terkejut, ada lagi roti dalam tangan Nabi. Nabi pun letak atas pinggan. Nabi kata, tuan rumah janganlah lupa makan juga. Akhirnya Nabi pun patah balik, pergi ke tempat perang Khandaq, dan Nabi terus menggali parit. Tuan-tuan rahmati Allah, nama dia Masjid Bani Haram. Ini tempat mustajab. Tuan-tuan nak minta doa agar tambah rezeki yang banyak. Jangan diputuskan rezeki, jangan dikhianati orang. Sebab itu tuan-tuan, bagi makan pada orang ni besar makna dia. Sebab itu saya kalau pergi dekat Mekah Madinah ni, banyak-banyak benda yang selalu kita minta orang. Antara benda yang selalu kita nak kena minta adalah untuk isi air bagi minum dekat orang. Kat sana kan banyak tong Zam-Zam. Macam kita ni jarang lah dekat surau masjid ni ada tempat-tempat air. Tapi dekat Mekah ni banyak tong-tong Zam-Zam. Jadi apa selalu saya minta, ni amalan yang diminta oleh guru, dan saya minta untuk tuan-tuan dan juga untuk jemaah buat. Apa dia? Habis keluar daripada semayang, tuan-tuan ambil cawan minum air Zam-Zam, kemudian isi dalam cawan tadi air Zam-Zam, pergi cari orang baca Quran dekat dalam masjid tu, bagi cawan Zam-Zam tu dekat dia. Dia minum. Dia minum tuan-tuan. Dia tak ada kata, ni kalau tak racun ni, tak ada. Dia minum. Habis je tuan-tuan semayang, tuan-tuan ada masa terluang, isi air bagi orang minum. Buat banyak kali benda macam tu tuan-tuan. Yang pertama, sedekah. Yang kedua, tuan-tuan, ada satu hadis seorang lelaki dihalau oleh Allah pergi neraka. Pergi kau masuk neraka Allah. Tiba-tiba Allah Ta'ala panggil balik, mai datang kamu sini balik. Maka ketika itu lelaki itu pun terkejut. Kenapa aku kena panggil balik? Allah Ta'ala tanya dia, pernah tak dalam hidup engkau bagi makan dan bagi minum dekat orang? Dia kata, ya Allah, pernah aku bagi minum dekat orang, satu cawan air. Dia pun sebut nama orang-orang tu. Allah Ta'ala kata, orang yang kau bagi minum tu ada dalam syurga Allah. Dia itu ahli syurga. Ahli syurga ni pun keluar daripada syurga Allah. Kemudian ahli syurga cakap, betul lah orang ni pernah bagi aku minum dulu dekat dunia. Jadi Allah Ta'ala sebut, masuklah engkau ke dalam syurga kerana satu cawan air yang kau sedekahkan. Tuan-tuan, satu cawan air. Sebab tu kita tak tahu kan, dalam banyak-banyak amal ibadat kita, hidup kita ni, rupanya satu cawan air menyebabkan kita masuk syurga Allah. Sebab itu tuan-tuan, rumah Jabir bin Abdullah ni hebat. Baiklah tuan-tuan rahmati Allah, saya pun tak boleh lama-lama sangat kuliah subuh ni. Bukan selalu sangat datang Penang, mana tahu ada sarapan best ke ni. Boleh juga kita nak pergi sarapan kejap lagi. Saya pun tahu tuan-tuan, jangan risau. Saya pun daripada Kuala Lumpur semalam datang sini sambil nak jalan-jalan, sambil kita buat kuliah sikit. Jadi insya-Allah sebagai kesimpulan ataupun sedikit penutup, saya nak bawakan kepada tuan-tuan satu qasidah. Qasidah ni balik tuan-tuan pergi cari dalam YouTube. Tuan-tuan, kita ni banyak sangat dengar lagu tuan-tuan. Macam-macam hiburan kita dengar. Apatah kalau kita ni ambil masa dengar qasidah.
Ambil sikit dengan qasidah ni supaya kita ni dapat keberkatan, dan anak-anak kita boleh belajar. Sebab qasidah ni bagus, dia bahasa Melayu, anak-anak kita boleh belajar. Cari qasidah, nama dia Rindu Madinah. Tuan-tuan ada telefon, tuan-tuan cari. Tuan-tuan boleh cari, buka telefon. Tak apa tuan-tuan buka telefon, jangan risau. Kalau ada buat telefon lah, tuan-tuan cari qasidah Rindu Madinah dalam YouTube. Memang seronok, boleh nyanyi sama-sama dengan anak kita, dengan isteri kita. Supaya apa tuan-tuan? Supaya kita mendapat keberkatan. Kita mendapat banyak belajar. Sebab qasidah ni dia banyak cerita tentang siapa dia baginda Nabi SAW. Tuan-tuan boleh ikut sama-sama dengan saya lah, tuan-tuan jangan risau. Kita boleh nyanyi sama-sama, jangan senyap je kan. Tak apa, kita relax-relax santai lah. Sambil-sambil tu kita qasidah. Tuan-tuan boleh sama-sama dengan saya. Allahu 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 Allah, Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Kita dengar suara masjid. Allahu Allah. Allah. Oh, hilang suara tu. Kena nyanyi lagu ada jebat ni. Allahu Allah Habibi Rasulullah, matanya yang terang sangat suka bercela, nampak yang di belakang dan depan serentak. Jinjang tengkuk Nabi sangat putih melepak, tiada berdaki umpama pantulan perak. Allahu Allahu Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah, dahinya yang luas, anak matanya hitam, cahaya berhias menetapkan tenteram. Tulang baginda kemas saling kuat menggenggam, Rukanah tertewas lalu memeluk Islam. Adik kenal Rukanah? Tak kenal Rukanah? Ni ustaz nak cerita kat adik Rukanah tu siapa. Rukanah ni ahli gusti Nabi SAW. Tahu gusti wrestling? Rukanah ni suka bergaduh. Adik tahu? Gaduh wrestling. Gaduh bam tumbuk. Rukanah ni dia jumpa mana-mana orang, dia suka nak ajak bergaduh. Sebab dia paling kuat lah. Akhirnya orang bagi cadangan, Rukanah, apa kata kau pergi lawan dengan Muhammad? Kalau kau menang, ui famous kau, Muhammad ni ramai pengikut. Akhirnya Rukanah kata betul juga kan, aku ni memang suka berlawan. Dapat kalahkan Muhammad ni, uish, power lah. Rukanah akhirnya jumpa dengan Rasulullah. Dia kata, Muhammad jom kita bergusti. Nabi kata boleh juga. Gusti ni sukan. Nabi pun bergusti dengan Rukanah. Akhirnya pada ketika itu Rukanah kata, jom kita gusti dekat tengah-tengah pasar. Nabi katakan, kalau gusti tengah pasar, kalau aku menang, kau malu nanti. Kesian kau kena ejek, kena kutuk kejap lagi. Jadi apa kata kita bergusti dekat rumah kau? Senang, orang tak nampak. Tak ada kamera, tak ada apa. Contohlah macam kita zaman sekarang ni kan, tak ada siapa nak sebarkan rahsia kalau kau kalah ke apa. Rukanah kata betul juga kan, kalau kalah kan malu pula aku. Akhirnya Nabi pun pergi dengan Rukanah, pergi rumah Rukanah nak bergusti. Gusti ni dia ada peraturan dia, bukan main tumbuk main terajangnya, ada cara nak jatuhkan, ada point dia dan sebagainya. Akhirnya Rukanah kata okey jom kita gusti, kita buat 3 round. Nabi kata macam ni, setiap 1 round siapa yang menang, orang yang kalah kena bagi kambing kepada yang menang. Maknanya kau kena bawa 3 ekor kambing, aku bawa 3 ekor kambing. Jadi siapa yang kalah, dia kena bagi kambing yang dia ada kepada yang menang. Ni perjanjian kita. Rukanah kata bukan saja dapat gusti, dapat kambing pula. Maka ketika itu Rukanah kata jom kita bergusti. Okey, start. Nabi kata, Rukanah kata kau kira lah. Nabi pun kira 1, 2, 3. Bak, Rukanah buka mata, tangan Nabi dah ada 2-2 dekat atas badan Rukanah. Rukanah dah terbaring. Terkejut Rukanah. Belum start apa-apa lagi, belum nak tumbuk, belum nak apa, dah tergolek dah ni. Kuat betul Muhammad ni. Tak aci ni mesti main tipu ni.
Nabi kata aci tak aci nombor 2. Yang paling penting kambing dulu. Kambing, dapat kambing seekor. Oi, Rukanah ni tak boleh buat main-main dah. Rukanah pun dah ready. Nabi pun pergi depan dia kata, aku kira kali ni 1, 2, 3. Zap, dia nak pegang je Nabi. Dia buka mata, Nabi dah ada dekat tepi badan dia. Dia terbaring di sisi Nabi. Macam mana ni? Tak buat apa-apa lagi dia. Nabi kata tak buat apa ke apa tu nanti dulu. Kambing yang kedua. Kali ketiga, Rukanah pun buat betul-betul nak pergi terekam Nabi. 1, 2, 3, bam. Pada ketika itu Nabi dah duduk atas badan dia. Maka Rukanah kata, sesungguhnya aku berlawan dengan satu orang Nabi dan utusan Allah. Terus Rukanah masuk Islam. Akibat Rukanah masuk Islam, Nabi kata, kambing yang aku dapat dan semua yang aku miliki, aku hadiahkan kepada engkau wahai Rukanah. Itu yang Rukanah tertewas lalu memeluk Islam. Tuan-tuan, cerita ni ke anak-anak kita. Cerita ke anak-anak kita. Kan, anak kita ni boy, Pipin, Johnny, yes papa. Cerita pasal baginda Nabi. Seronok. So maknanya anak kita akan mengagungkan siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, nafas berbau wangi semerbak kasturi, sukakan bersugi yang busuk dihindari, tak pernah menguap berkat cucian hati, tak pernah dihinggap lalat walau sekali. Tuan-tuan, Nabi ni tak pernah menguap. Kita dengar ceramah tu rap 10 kali menguap. Kan ingat saya tak nampak duk jauh-jauh ni, ingat saya tak nampak. Nampak juga. Jadi sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, berkat cucian hati Nabi tak pernah menguap. Jadi tuan-tuan balik, tuan-tuan pergi carilah seronok. Baginda memilih hidup dalam berzuhud, sekalipun maksum sangat banyak bersujud, menipis isi tumit lamanya bertahajud, banyak mendaki bukit sangat sayangkan Uhud. Allahu 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 Allah, Allahu Allah Habibi Rasulullah, Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Jadi tuan-tuan balik boleh sama-sama kongsikan. Jadi insya-Allah dapatkan, kerana selawat dan zikir ini benda yang sangat hebat. Sehingga ulama-ulama kita, antaranya Raja Ali Haji, raja di negeri Selangor, sewaktu Melaka ditawan oleh Portugis, ketika itu ramai pemimpin-pemimpin pahlawan-pahlawan daripada Bugis datang nak membebaskan Melaka daripada tawanan ataupun daripada kepungan Portugis. Dan ketika itu berjihad sungguh-sungguh, antaranya Raja Ali Haji. Raja Ali Haji ni adik kepada Raja Lumu, iaitu Raja Sharifuddin, Sultan Selangor yang pertama dalam sejarah Selangor. Jadi maka sebab itu Raja Ali Haji ni ketika mana dia dijumpai syahid di kota Efamosa, tangan kanan dia memegang kitab Dalailul Khairat dan tangan kiri dia memegang satu kitab, tangan kanan memegang Dalailul Khairat dan tangan kiri dia memegang badik. Ni Dalailul Khairat ni ulama besar yang membuat, tuan-tuan cari kitab Dalailul Khairat. Dalailul Khairat ni antara kitab selawat yang cukup hebat. Syekh Mayuddin Al-Jazuli yang mengarang kitab selawat Dalailul Khairat, yang mana kitab Dalailul Khairat ini menjadi sebagai daripada kitab selawat yang besar sehingga disimpan di istana-istana di Morocco, di Maghribi. Syekh Mayuddin Al-Muhaimin Al-Jazuli ini daripada Maghribi. Ketika itu dia buat di Morocco ni ada satu rak khusus Dalailul Khairat. Sebab itu kitab selawat ni sangat besar maknanya. Dekat rumah mesti ada satu kitab Dalailul Khairat sebagai satu pegangan, sebagai satu simpanan kita, bacaan kita untuk menggandakan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sekadar, itulah sahaja yang boleh sama-sama saya kongsikan. Banyak lagi perkara-perkara besar yang boleh kita dapat. Jadi insya-Allah moga-moga asbab kita berbicara tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala akan menghapuskan segala masalah jenayahnya, masalah kesihatannya, masalah-masalah daripada bentuk virus akan jauh daripada tempat kita. Sebab dulu di Bukhara, tempat kematiannya Imam Bukhari, wafatnya Imam Bukhari, di Uzbekistan,
Jadi Imam Bukhari ini bila wafat, kawasan kampung itu diserang dengan belalang. Jadi apa orang kampung buat setelah berdoa dan pelbagainya pada Allah, mereka baca hadis Sahih Bukhari itu, mereka naik atas keldai, naik atas kuda, baca Sahih Bukhari dan keliling kawasan bandar, sehingga menyebabkan hilang dan juga terhapusnya seluruh belalang-belalang yang merosakkan gandum-gandum mereka. Dan sebab itu tuan-tuan, hadis 40 hadis-hadis yang ada ini dan juga ayat Quran, ianya adalah penawar. Kadang-kadang kita tak sedar, kita cerita pasal Rasulullah, saya saja bawa tajuk ni sebab apa? Keberkatan daripada kisah Rasulullah ini akan menjadi penawar kepada segala masalah. Tuan-tuan percayalah, yakin, kerana Rasulullah ini dia ubat, dia asyifa. Rasulullah ni, kalau kita ni jasad kita bersentuh dengan jasad Rasulullah, jasad kita takkan dimakan, takkan disentuh oleh api neraka. Apatah lagi kalau lidah kita, akal kita, mata kita selalu mendengar, telinga kita selalu mendengar cerita tentang Rasulullah, maka ianya menjadi penawar daripada api neraka. Jadi insya-Allah tuan-tuan, banyakkan kita berbicara tentang Rasulullah. Moga-moga Allah Ta'ala akan menggunakan kebaikan dan syafaat kepada kita melalui baginda Rasulullah SAW. Sebagai akhirnya tuan-tuan, di luar sana kalau tuan-tuan nampak ada meja, saya ada bawa produk saya sendiri, Honey Coco. Honey Coco ni dia serbuk coklat campuran madu, delima dan kurma. Anak-anak sangat suka, tuan-tuan beli, tuan-tuan makan sarapan pagi ni memang sangat bertenaga, sangat sedap. Dia lemak dan kurang manis. Kalau orang ada diabetes apa, jangan risau. Ramai orang yang ada kencing manis dan sebagainya, amalkan, alhamdulillah dia masih lagi dalam keadaan yang baik dan lebih baik. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan di luar sana, saya bawa dengan harga RM25. Tapi kejap lagi tuan-tuan, lepas tuan-tuan beli satu paket yang tuan-tuan ambil, kejap lagi ada kertas. Sahabat saya saudara Zul kejap lagi habis dia kemas-kemas live ni, kejap lagi tuan-tuan pergi kat belakang, ada satu kertas dan pen, satu paket, tuan-tuan tulis satu nama. Tuan-tuan letaklah nama siapa-siapa, nak letak nama tuan-tuan ke, letak nama almarhum ke, Allah yarham ke, tak kira lah nama yang tuan-tuan nak infak. Sebab apa? Hasil daripada pembelian Honey Coco yang tuan-tuan beli ni, duitnya saya akan gunakan untuk sedekah di Mekah. Macam mana caranya? Saya akan beli nasi, saya akan beli air, dan ketika hari Jumaat saya akan buat infak sedekah kepada ratusan jemaah umrah yang menanti untuk makan pada waktu tengah hari dan juga makan malam. Tuan-tuan boleh tengok videonya di dalam Facebook Simply Umrah dan juga di dalam video di Facebook saya PU Amin. Di sana memang saya tunjukkan berapa ramai orang beratur hasil daripada infak yang digunakan daripada orang ramai dengan cara pembelian Honey Coco ni. Sebab tu saya sebut tadi tentang memberi makan kepada orang, besar makna dia. Kita tak tahu yang buat umrah itu mungkin ahli syurga, maka dengan cara itu kita juga mendapat kebaikan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan beli dengan harga RM25, tuan-tuan balik ada paket 500 gram Honey Coco, tuan-tuan balik, tuan-tuan boleh bancuh, tuan-tuan boleh minum, dalam masa sama tuan-tuan boleh bersedekah. Kalau tuan-tuan rasa saya tak minum coklat ustaz, tak apa, tuan-tuan beli, tuan-tuan hadiah pada orang lain pula. Dan nama tuan-tuan tu saya akan bacakan. Setiap kali saya bagi pack makanan, nama itu saya bacakan, ini adalah daripada sekian, Allah almarhum, Allah yarhamah dan sekian. Jadi ini tuan-tuan, saya panjangkan infak ini kepada mereka yang melakukan umrah dan ziarah di Mekah, insya-Allah. Apabila nanti bertolak, kita akan maklumkan dan kita akan videokan supaya tuan-tuan nampak hasil pengagihan wang tersebut. Jadi saya buat ni sebab apa? Sebab kita nak sama-sama ambil kesempatan supaya kita boleh menyampaikan sedekah kita kepada ahli-ahli soleh, orang-orang yang beramal ibadat, yang mana kita niatkan untuk nama-nama yang teristimewa, nama anak kita ke almarhum dan sebagainya. Tuan-tuan boleh buat demikian di luar sana, jangan risau. Tuan-tuan boleh dapatkan dan tulis nama, kejap lagi saya akan berada di sana. Baik, terima kasih tuan-tuan, sekadar itu sahaja. Terima kasih kepada orang Penang. Semoga Pulau Pinang terus hidup dalam keadaan makmur, sejahtera dan berkat, supaya masyarakatnya hidup dalam keadaan aman, bersatu padu, dan semoga tuan-tuan terus hidup dalam keadaan yang menghidupkan agama Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asbahna ala fitratil Islam
wa kalimatul ikhlas wa ala dina nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa ibu bapa kami ya Allah, ampunkanlah dosa guru-guru kami ya Allah, ampunkanlah dosa pendakwah-pendakwah di sekeliling kami ya Allah, ampunkanlah dosa mereka-mereka yang menjadi pemimpin di kalangan kami ya Allah. Ya Allah, berilah taufik dan hidayah kepada pemimpin-pemimpin, kepada mereka-mereka yang menjadi sebagai pendakwah, kepada semua umat manusia agar dipimpin melalui masuk dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada virus berjangkit ini ya Allah. Selamatkanlah keluarga kami, selamatkanlah masyarakat kami, selamatkanlah negara Malaysia daripada penyakit virus COVID-19 dan juga virus corona ini ya Allah. Hapuskanlah penyakit ini ya Allah. Pergilah jauh-jauh wahai virus corona COVID-19. Janganlah mengganggu kami ya Allah. Sekiranya bala bencana ataupun musibah ini datang kerana kekurangannya kami mengingatkan kamu ya Allah, kerana banyaknya maksiat kami ya Allah, kerana banyaknya kami tinggal salat ya Allah, maka ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Kami bertaubat ya Allah, kami bermuhasabah, maka Engkau cabutlah musibah ini, cabutlah virus ini daripada masyarakat kami, daripada masyarakat dunia. Ya Allah, berilah kesempatan kepada seluruh jemaah umrah di seluruh dunia untuk segera melakukan umrah di Makkahul Mukarramah. Ya Allah, muliakanlah dan sucikanlah Kaabah Al-Musharrafah. Ya Allah, muliakanlah para penziarah agar mereka dapat menziarahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami rindu akan Makkah dan Madinah, kami rindu akan Al-Aqsa, kami rindukan tanah-tanah haram. Ya Allah, berilah kesempatan pada kami di waktu duha yang cukup barakah, dibuka pintu langit, dibuka pintu rezeki ini, agar kami dapat menziarahi tempat-Mu, agar kami dapat menziarahi masjid-masjid dan tanah haram-Mu dengan kadar yang segera sebelum kami meninggal dunia. Kurniakanlah kami kesempatan untuk melakukan haji dan umrah pada waktu kami sihat dan pada ketika kami usia muda. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah doa kami ya Allah, makbulkanlah doa kami ya Allah, makbulkanlah doa kami ya Allah, makbulkanlah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.